Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami daripada kumpulan BSc yang terdiri daripada 4 orang ahli iaitu Nurul Atika A175324, Nuri Nabila A175331, Nur Amanina Nadira A175400 dan saya sendiri Nurul Balkish A177513. Kami akan menerangkan teori perakaunan positif. Isi kandungan terdiri daripada pengenalan, hipotesi politik, hipotesi bonus dan juga hipotesi hutang. Pengenalan teori perakaunan positif. Teori ini diperkenalkan oleh Watts and Zimmermann pada tahun 1979 dan teori ini cuba menerangkan amalan perakaunan yang dirancang untuk menjelaskan dan meramalkan firma mana yang akan dan tidak akan menggunakan kaedah perakaunan tertentu. Walau bagaimanapun, teori ini tidak akan mengatakan kaedah mana yang harus digunakan oleh sesebuah firma. Dan tujuan teori ini adalah untuk memahami dan meramalkan pemilihan polisi perakaunan oleh sesebuah firma. Dan teori ini menerangkan kewujudan kesan ekonomi dalam pemilihan polisi perakaunan. Teori perakaunan positif dibahagikan kepada dua perspektif iaitu perspektif kecakapan dan juga perspektif peluang. Kami akan menerangkan lebih lanjut tentang perspektif peluang dari segi hipotesis kos politik, hipotesis plan bonus dan juga hipotesis perjanjian hutang. Assalamualaikum, saya Nur Atika Bintang Mariduan, Bantuan Memencik A175324. Saya akan menerangkan tentang hipotesis kos politik. Hipotesis ini beranggapan semakin besar suatu kos politik, semakin pengurus firma akan menggunakan pendekatan pengurangan pendapatan, iaitu income decreasing policy. Ia juga dikenali sebagai hipotesis size kerana ia sering dikaitkan dengan firma-firma yang berskala besar yang berkemungkinan besar mempunyai isu-isu politik seperti penyalahgunaan monopoli. Berlainan daripada hipotesis yang lain yang menginginkan gambaran prestasi yang baik, pengamal hipotesis ini cenderung menangguhkan pelaporan pendapatan semasa mereka kepada masa hadapan. Hal ini kerana ia dapat mengelak risiko kos politik yang cenderung berlaku kerana pendapatan yang besar. Berdasarkan kajian, saya dapati ahli-ahli politik mempunyai pengaruh yang cukup besar dalam melaksanakan pengagihan semula kekayaan sesebuah firma. Maka pengurus-pengurus di firma cenderung untuk menggunakan manipulasi penyata kewangan bagi menggambarkan takat prestasi kewangan yang rendah. Hal ini dapat mengurangkan risiko kos politik dan juga dapat mengelak daripada sebarang perhatian yang tidak diingini oleh pihak-pihak politik tersebut. Terdapat beberapa cara yang pengurus boleh gunakan bagi menggambarkan prestasi kewangan yang rendah, dan antaranya adalah pertama, kaedah ahuan mengikut budi bicara, di mana pengurus boleh mengubah kaedah yang digunakan di firma seperti kaedah susut nilai ataupun kaedah penilaian inventory yang merupakan satu inisiatif untuk meningkatkan perbelanjaan dan sekaligus dapat mengurangkan pendapatan firma. Dan seterusnya, pengurus juga boleh menggunakan pemaksaan transaksi di mana pengurus boleh melupuskan aset bukan semasa yang dijangka menjana kerugian pada masa akan datang. Okey, baiklah, seterusnya saya akan menerangkan hipotesis plan bonus. Okey, hipotesis plan bonus ini dia membawa maksud kepada pengurus dalam sesebuah syarikat itu dia akan lebih cenderung untuk menggunakan kaedah perakaunan yang boleh mendapatkan amount pendapatan yang lebih tinggi ataupun lebih rendah dengan mengikutkan sesuatu keadaan yang di mana dia akan direkodkan pada tahun semasa. Okey, jadi bilakah pengurus akan menggunakan plan bonus ini? Okey, plan bonus ini dia akan dilaksanakan oleh pengurus, dia bergantung kepada angka keuntungan dan sasaran. Okey, pengurus dia akan meneruskan plan jika angka keuntungan hampir dengan sasaran ataupun angka akan mencapai sasaran selepas dimanipulasikan. Namun, jika angka keuntungan masih lagi jauh daripada sasaran, pengurus akan menangguhkan dulu plan tersebut untuk masa hadapan. Okey, tahukah anda, pengurus ini dia akan memanipulasikan penyata kewangan untuk mendapatkan ganjaran bonus yang tinggi dan dia meningkatkan kekayaan tersendiri.
Okey, baiklah. Jadi, bagaimana pengurus itu dia boleh memanipulasikan angka keuntungan dalam penyata kewangan? Okey, seseorang pengurus dia boleh membuat dua perubahan, iaitu perubahan polisi perakaunan ataupun perubahan anggaran. Okey, terlebih dahulu kita lihat perubahan polisi, di mana pengurus ni dia boleh memanipulasikan amount dengan membuat perubahan terhadap polisi perakaunan yang digunakan. Sebagai contoh, dalam pengiraan nilai inventory. Okey, apabila sesebuah syarikat itu dia menggunakan kaedah first in first out, iaitu kaedah FIFO, yang akan menghasilkan kos barang dijual yang lebih rendah. Jadi pengurus tersebut dia akan mengubahkan polisi dan menggunakan kaedah FIFO itu untuk pengiraan nilai inventory, di mana ia ni akan lagi meningkatkan untung kasar dan untung bersih dalam penyata untung rugi dan pendapatan komprehensif lain. Okay, seterusnya kita akan membincangkan tentang mengenai perubahan anggaran. Okey, di mana pengurus ni dia akan memanipulasikan belanja yang boleh dikawal kerana dia melibatkan anggaran yang dibuat oleh pihak pengurus. Sebagai contoh, seperti belanja susun nilai. Di mana kita tahu formula garis lurus iaitu nilai semasa tolak dengan nilai skrap bahagi dengan usia guna. Di dalam formula tersebut, nilai skrap dan usia guna merupakan satu amount yang dia boleh dianggarkan oleh sesebuah syarikat. Jadi, pengurus ni dia akan meningkatkan nilai skrap dan juga bilangan tahun usia guna aset tertentu bagi mengurangkan lagi belanja susun nilai tersebut satu aset. Dengan mengurangkan susun nilai ini, dia akan mengurangkan belanja dan meningkatkan lagi untung bersih di dalam penyata untung rugi dan pendapatan komprehensif lain. Okey, seterusnya saya serahkan kepada rakan saya. Baiklah, seterusnya hipotesis perjanjian hutang. Hipotesis perjanjian hutang ataupun nisbah hutang ekuiti, ini di mana semakin tinggi nisbah hutang ekuiti sesebuah firma, maka pengurus lebih cenderung menggunakan kaedah perakaunan yang boleh meningkatkan pendapatan. Okey, apa itu perjanjian hutang? Perjanjian hutang adalah kontrak bersama yang dipersetujui oleh peminjam yang ditetapkan oleh institusi pinjaman. Kualiti dan kriteria kredit peminjam mungkin dipengaruhi oleh kegagalan peminjam untuk mematuhi perjanjian hutang. Okey, bagi syarikat yang melanggar perjanjian hutang, mempunyai kemungkinan pengurus memilih prosedur perakaunan yang mengagihkan pendapatan masa hadapan kepada tempoh semasa. Perjanjian hutang menjadi alat pemantauan yang dapat digunakan secara signifikan mengalihkan kawalan ke atas firma kepada pengutang atas pelanggaran perjanjian dan dengan itu berfungsi untuk melindungi kepentingan pengutang. Seterusnya, kepentingan perjanjian hutang kepada pemberi pinjam. Yang pertama, untuk menjaga kepentingan pemberi pinjaman supaya pinjaman yang diberikan itu dapat dibayar balik oleh pihak peminjam. Dan yang kedua, sekiranya syarikat pinjam itu mengalami keuntungan yang besar, pemberi pinjaman tidak akan mendapat tuntutan yang banyak. Dan yang ketiga, sekiranya syarikat penghutang mengalami kerugian pinjaman yang diberikan, tersebut berisiko untuk tidak dibayar langsung dan pemberi pinjam berisiko mengalami kerugian. Seterusnya ialah kritikan. PAT juga menerima kritikan berterusan sejak ia mula diterbitkan. Antara kritikan tersebut termasuklah PAT bukanlah value free yang dipercayai kerana ia hanya menerangkan dan meramalkan perkara yang mungkin akan dilakukan oleh orang lain tanpa mengira apa yang mereka lakukan di dalam realiti. Selain itu, PAT juga tidak menawarkan cara untuk menambah baik amalan perakaunan dan mereka juga tidak mencuba untuk menambah baik perakaunan tersebut. Yang ketiga ialah PAT dianggap more of the same, sementara pada masa yang sama, ia tidak memberikan bukti konklusif untuk menyokong tiga hipotesis yang ada di dalam PAT. Dan yang keempat ialah andaian bahawa semua profesional pengurus dan akaunten adalah bersifat optimis yang hanya mementingkan kebaikan untuk diri sendiri, maka PAT dianggap terlalu mudah untuk meramalkan sesuatu yang kompleks seperti tingkah laku manusia. Kesimpulannya, walaupun teori perkawanan positif ini menerima kritikan, tetapi teori ini masih diamalkan sehingga hari ini kerana dengan kehadiran teori perkawanan positif ini, ia telah menyumbang secara signifikan dalam pembangunan perkawanan, iaitu dari segi dapat menghasilkan corak sinematik dalam pemilihan perkawanan dan juga menyediakan rangka kerja yang jelas dalam memahami perkawanan. Contohnya, Jurnal Penyelidikan Perkawanan masih menerbitkan penyelidikan teori perkawanan positif dan juga simbilangan Sekolah Pendidikan Perkawanan masih mengajar teori perkawanan positif. Dan juga kita perlu mengetahui bahawa semua teori perkawanan ada batasan-batasannya yang sendiri. Sekian saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.